Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Saya Ainur Farahin Aziz, Pegawai Sains Pemakanan daripada Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan. Bersama dengan saya, salam sejahtera. Saya Puan Ho Shufen, Pegawai Pemakanan dari Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan. Okey, so pada hari ini kami akan menunjukkan makanan untuk bayi yang berumur 9 hingga 11 bulan. Okey, so makanan yang diberikan kepada bayi 9 hingga 11 bulan juga disebut sebagai makanan pelengkap lah. Dan sama juga makanan pelengkap ni adalah untuk mengurangkan jurang, keperluan zat besi ataupun tenaga dan juga vitamin A lah yang untuk melengkapkan penyusuan susu ibu lah. Okey, dan kita perlu juga di samping memberi makanan pelengkap kepada bayi 9 hingga 11 bulan, tapi tidak menggantikan penyusuan susu ibu lah. Perlu kita ingatlah, penyusuan susu ibu harus diteruskan lah. Okey, tapi makanan pelengkap pun perlu diberikan. dan juga Puan Ho ada menunjukkan cara-cara demonstrasi masakan bagi 6 hingga 8 bulan. So yang hari ini adalah lebih kepada penyambungan untuk kanak-kanak yang bayi yang berumur antara 9 hingga 11 bulan, dan tuan-puan akan dapat perbezaan dia daripada yang kita nak cuba highlight ataupun emphasize dia punya tekstur. Okey, lebih kepada tekstur makanan itu. Dia punya keperluan vitamin dan juga zat besi. So hari ini kami akan menyediakan sup bihun bersama dengan lobak merah dengan ubi keledek dengan kobis bunga. Okey. So hari ni apa beza dengan minggu lepas kan kita buat bubur kan yang dilecek. So hari ni kita menyediakan bihun. Dia sebenarnya bihun pun boleh juga diambil lah untuk bayi yang berumur 9 hingga 11 bulan lah. Tapi asalkan kita masak sehingga lembut lah. Okey. Dan apa yang bahan-bahan yang kita ada di sini? Okey, bihun 15 gram. Okey. Lepas tu kita ada lobak merah. Lobak merah kita guna lebih kurang 2 sudu. Lepas tu ubi keledek 1 sudu. Lepas tu ada kobis bunga ada 1 sudu makan. Lepas tu dengan ikan tenggiri lah kita guna sini ada lebih kurang 1/4 potong lah. Semua bahan-bahan ni kita tengok di sini apa beza dia sebab dipotong kecil. Dipotong cube ke dipotong kecil. Kalau boleh dia tidak lebih daripada 1 inci lah ataupun 2.5 cm lah. Tidak besar sangat lah. Ini pun samalah. Okey, sebab bayi dia kalau untuk yang 6 bulan dia perlu dipeluri, tapi yang untuk 9 bulan dia perlu untuk belajar untuk kunyah. Belajar untuk kunyah. Jadi kita perlu potong lah supaya dia boleh belajar mengunyah. Okay, so sekarang kita boleh buat sup bihun lah. Okay, so mula-mula kita masukkan air 400 ml lah ke dalam perut. Okay, kita buka api yang lebih kuat sikit lah. Api. Okay. Lepas tu kita masukkan lobak merah 1 sudu makan. Kita masukkan 1 sudu makan. Makan gini ya. Okey, 1. Okey, lepas tu kita masukkan ubi keledek 1 sudu makan. 1 sudu makan juga. Kita biarkan lobak dengan ubi keledek tu masak sehingga lembut lah. Masak sehingga lembut baru kita masukkan ikan dengan kobis bunga lah. Ya, okey. Ini adalah untuk 2 orang makan lah. Maksudnya sama ada dia untuk 2 kanak-kanak ke ataupun dia boleh makan 2 kali lah. Okay, sementara kita menunggu lobak merah dengan ubi keledek untuk masak sehingga lembut, kita akan menyediakan lagi 1 menu lah. Okey, apa yang kita akan masak nanti, Ayu? Okey, menu yang kedua kita akan buat bubur ayam yang dicincang bersama dengan lobak merah. Tapi bahan-bahan dia bukan lobak merah je, sebab kita nak ada kepelbagaian warna dan juga nutrien. Okey, yang pertama kita ada bubur, kita ada nasi lah. Nasi kita guna dalam satu cawan. Okey, dalam satu cawan. 34 cawan. 34 cawan, minta maaf. 34 cawan. Lepas tu kita ada ayam, isi ayam yang telah dicincang sebanyak dalam 60 gram. 60 gram sama dengan ikan tadi.
Kemudian kita ada lobak merah. Okey, lobak merah dicincang halus. Dicincang halus banyak 2 sudu besi makan. Kita ada juga sayur warna hijau lah. Biasanya sayur, kita dekat sini kita guna sayur bayam. Sayur bayam ada 1 sudu besi sayur bayam. 1 sudu besi. Sudu makan. Sudu makan. Sudu besi. Lepas tu, yang ni kita ada ubi keledek, ungu. Gunakan dalam satu sudu makan lah. Okey. So, kenapa kat sini kalau tengok dia ada pelbagai kan puan? Kalau tengok ada colour ni, okey. So, kita ada 1, 2, 3 colour daripada sumber sayuran sahaja. Okey. Tapi dia punya perbezaan dia, contohnya kan kita guna yang ni, ubi keledek warna ungu ni. So, kalau kat sini kita boleh tahulah dia ada antioksidan ataupun kita panggil dia nama lain dia phytochemical lah. Okey. Dan dia juga sumber karbohidrat sebab dia ubi-ubian So dari sini kita juga boleh tingkatkan serat anak untuk dia punya pencernaan yang lebih bagus lagi sebab dia mengunyah. Kemudian untuk yang sayur ni macam biasa, apa yang kebaikan untuk yang bayam ni? Dia salah satu sumber zat besi jugalah. Okey, sebab dia berwarna daun yang berwarna gelap hijau gelap. Hijau gelap macam kita tengok warna hijau ni dia banyak vitamin, okey, vitamin C ke ataupun ada acid folic, okey, dan zat besi. Okey, dan ada juga antioksidan lah yang baik untuk anak-anak lah supaya dia boleh kurang penyakit dan meningkatkan immune system lah. Okey. Yang ni kalau kita lobak ni kita boleh digantikan dengan sumber makanan lain juga puan kan, yang berwarna orange contohnya labu kuning kan. Jadi boleh tukar-tukar lah. Kemudian yang seterusnya kita ada ayam lah. Okey, ayam yang dicincang. Okey, kalau boleh kita buangkan kulit dia lah. Buang kulit dan cincang kecil-kecil dan tidak terlampau besar lah supaya anak dia boleh kunyah lah. Sebab kalau yang 9 bulan dia masih belum ada gigi. So dia kena cincang kecil lah supaya dia boleh kunyah lah. Okey, dan ada banyak protein. Protein dan zat besi lah untuk bayi lah. Okey. Sekarang kita akan mulakan untuk memasak bubur ayam cincang ni. Okey, pertama kita gunakan air yang 500 ml air lah. 500 masuk dalam periuk lah. Periuk, masukkan aja. Okey, kita masukkan 3/4 cawan nasi tadi ke dalam air yang sebanyak 500 ml yang telah kita biarkan dia mendidih biar dia menjadi bubur lah. Okey. Biarkan saja sampai nasi ni menjadi bubur. Selepas jadi bubur baru kita masukkan bahan-bahan yang lain lah. Okey. Sambil kita tunggu yang tadi tu kita dah boleh buat dua kita dah. Masukkan ni dah lembut lah. Okey. Kita masukkan bahan-bahan lain dalam bihun lah. Sup bihun lah. Okey. Sementara menunggu bubur, okey, kita boleh masukkan 1 sudu makan kubis bunga. Sementara menunggu kita boleh masukkan kubis bunga. Okey, lepas tu baru kita masukkan ikan lagi lah. Kita letak buka api lebih kuat sikit lah, api lebih besar supaya dia cepat lembut lah. Okey. A few moments later. Jadi macam ni. Kita masukkan yang protein tadilah. Tadi 3/4, 1/4 cawan 60 gram Masukkan saja. Lepas tu kita gaul dulu. Lagi ayam tu masak bersama dengan bubur tadi. Okay, biar seketika. Perlahankan api. Okay, kacau biar rata. Tadi kita dah masukkan 1/4 cawan ayam yang telah dicincang ke dalam bubur tadi kan. Jadi kita perlahankan api. Lepas tu kita
kacau. Bagi ayam tu betul-betul masak lah. Ayam itu masak, kita dah letak dengan bubur. Masukkan yang tadi kita punya ubi keledik purple ni kan. Yang ni kita letak 1 sudu. Banyak ni lah. Okay. Ubi keledik dan juga carrot yang dicincang halus tadi sebanyak 2 sudu. Macam ni 2 sudu. Bukan lepek, penuh, menggunung. Macam ni 2 sudu. Kacang. Sehingga bahan-bahan ni lembut lah Ni ada perasaan sesuatu tak? Apa? Tiada kan? Kita tak masuk apa-apa penambah rasa Maksudnya semua rasa-rasa manis ke ataupun rasa masin ni datang daripada bahan-bahan yang kita gunakan tadi. Okey, tiada penambahan perasa yang lain. Okey, maksudnya kita menggunakan bahan semula jadi untuk bagi rasa kepada bubur ini. Lepas tu minggu lepas pun ada buat ikan bilis panggang tu kan. Yang tu yang kita boleh pisah, boleh letak sebagai perasa semula jadilah. Ini tak boleh guna tau yang macam cube. Semua tu cube perasa penambah rasa tu tak boleh Okey, biarkan sampai dia lembut. Kita masukkan bihun ke dalam periuk ni. Okey. Kita buka api yang lebih besar sikit. Kita masak dia sampai lembut lah. Okey. Lepas tu kita bila dia lembut nanti kita boleh potong lah kecil-kecil. Dipanjangkan. So baby dia susah menelan lah. So kita kena, sebelum kita bagi makan, kita perlu potong kecil-kecil ataupun lenyek dia lah. Kita masak dulu. Kalau air ni dah tak cukup, kita boleh tambah air sikit lah. Jadi kita dah masukkan tadi dan kita punya ubi keledik dengan lobak pun sudah menjadi lembut Kemudian yang last sekali, yang terakhir, kita masukkan yang bayam tadilah. So kita masukkan ini sebagai langkah yang terakhir sebab kita tak nak bayam tu masak terlalu lama lah. Sekejap saja, kacau je dengan bubur yang panas tadi tu, kita akan selesai. Okey. Okey, alhamdulillah selepas dah masukkan bayam tadi kan, kita dah selesai dah bubur ayam cincang bersama dengan lobak merah dan juga ada ubi keledik berwarna ungu. Okey, yang sup mihun ni pun dah lembut. Okey, mihun. Okey, lepas tu kita lenyekkan lah. Kita potong kecil-kecil. Okey. Kalau panjang dia tak susah nak makan lah bayi, so kita potong kecil-kecil lah, pendek-pendek. Lepas tu ataupun kita guna gunting ke ataupun kita guna sudu ke pun boleh lah sebelum kita bagi makan lah. Okey. Kita berada di menu kita yang ketiga, iaitu snack buah-buahan untuk 9 hingga 11 bulan. So yang ni boleh dijadikan sebagai snack pada waktu petang lah. Okey, kita ada bahan-bahan dia adalah, kita ada pisang. Okey, kemudian yogurt. Yogurt ni kita letak 3 sudu makan. Okey, kemudian mangga yang dipotong cube halus lah, cube kecil sebanyak 2 sudu makan. Dan juga oat yang kita kisar sebanyak 4 sudu makan. Okey, sebenarnya kita masuk untuk anak yang bayi 9 bulan, kita beri dia yogurt. Okey, sebenarnya dia banyak khasiat lah yogurt ni, sebab yogurt ni sebenarnya diperbuat daripada susu lah. Okey, tapi dia difermentasi dan dia ada bahan bakteria yang baiklah untuk kesihatan. Okey, dan dia boleh juga membantu gastro usus anak lah, supaya penghadamannya lebih baiklah dan boleh membantu menjauhkan menjauhkan jangkitan lah. Okey, kalau buah-buahan pisang ni dia banyak juga serat dan vitamin. Okey, dan untuk mangga sama juga, dia ada vitamin. Kita nampak dia ada warna orange kan, maksudnya dia ada vitamin A lah, yang boleh membantu kesihatan mata lah. Okey, dan ada vitamin C. Okey, dan oat ni pun dia bagus lah sebab dia ada karbohidrat.
yang diperlukan untuk memberi tenaga lah kepada kanak. Jadi bila kita berikan snack buah-buahan ni, sebenarnya dia boleh mengenyangkan jugalah bayi. Okey, sementara kita menunggu untuk memberi makanan utama lah. Makanan utama kita boleh potong pisang. Ya, sebiji lah pisang ni kita potong. Lepas tu baru kita lenyit lah. Okey, kita potong kecil-kecil dulu lah supaya dia bila kita lenyit tu senang lah. Okey. Sama juga yang pisang ni untuk 9 bulan kita tidak buat dia jadi puree. Kita potong lah. Okey, tapi yang mangga ni kita potong kecil-kecil. Tapi yang ini kita akan lenyit dia dengan yogurt lah. Yogurt ataupun kita panggil dade lah, dade. Kalau nama lain untuk yogurt ni, dia macam salah satu sumber probiotik lah. Okey, sebab dia ada good bakteria yang baik untuk mengkoloni gastro usus anak. Jadi kalau yang ni kita tambah ini sebagai prebiotik, itu makanan bagi probiotik lah. Oat sebagai contohnya. Kita masukkan yogurt lah. Okey, lepas tu baru kita lenyit lah. Lenyit. Okey. Tak perlu blend lah, kita boleh guna garpu ni. Lenyitkan sajalah. Okey. Okey, macam sekarang ni Puan Nur, kita guna pisang dengan mangga kan? Yeah. Contohlah kalau dia nak guna buah lain, macam contohnya buah apple ke, buah lai ke, kiwi, boleh ke? Kalau untuk bayi yang 9 bulan ni, kalau boleh kita tidak menggunakan buah-buahan yang keras lah. Kalau boleh kita guna buah-buahan yang dia lembut lah, macam kalau betik ke, contoh buah-buahan yang lain lah. Yang lembut lah, dia boleh kunyah lah. Kalau macam buah naga buah naga. Buah naga Boleh ke? Buah naga kalau boleh kita, kalau nampak dia lembut baru kita bagi lah. Tapi kita kena lenyitkan lah. Sebab kalau boleh kan, saya rasa macam kanak-kanak ni kita kena pelbagaikan dia punya jenis buah. So maksudnya bila dia meningkat usia selama 9 hingga 11 bulan tu tak lama ya puan-puan, ada 2 bulan je. Jadi dalam masa 2 bulan ni boleh pelbagaikan dia punya jenis buah-buahan yang anak boleh makan lah. Okey, sebab dia punya teknik dia sekarang dia dah lebih kepada tekstur untuk makanan itu. Kalau makanan itu kita boleh bagi dia boleh mengunyah untuk merangsang dia punya rahang dia kan, ataupun untuk gusi dan juga untuk menggalakkan pertumbuhan gigi. Okey, so itu lebih baik lah. So kita tengok sini kita tak ada simpan apa-apa gula. Kita tak ada letak apa-apa gula tambahan. Yang buah-buahan sendiri pun dia sudah ada sudah manis lah. Okey, kita nak bayi ambil makanan yang lebih semula jadilah, yang natural lah. Okey, lepas kita dah lenyit yogurt dengan pisang ni, okey, kita masukkan mangga lah. Okey, masuk dalam. Lepas tu kita masukkan oats yang dikisar. Okey. Ni oats ni kita perlu kisar jadi halus lah. 4 sudu. Okey. Lepas tu kita gaul dengan sebati. Ni kita gaul. Jadi kenapa kita biarkan apa tu? Mangga tu dipotong dadu kecil-kecil kan? Sebab kita tak nak semua tekstur tu semua macam bentuk macam puri. Jadi macam kanak-kanak tu atau bayi tu dia tak berusaha untuk mengunyah makanan tu. Jadi kita biarkan satu bahan tu di dalam keadaan yang apa tu potong kasar lah, supaya dia boleh mengunyah makanan tersebut. Sebab kita nak menjadikan anak 9 ke 11 bulan ni untuk makanan keluarga nanti bila dia berumur 1 tahun. Okey, supaya dia boleh menasah pertumbuhan gigi juga. Kalau boleh kita jangan mulakan terlampau lambat lah. Kalau kita mulakan makanan terlalu lambat, jadi nanti masa dia berumur 1 tahun dia susah nak makan. Kalau kita hanya bagi dia bubur saja,
bubur tapi tak ada tekstur yang begitu, yang dipotong kecil tu dia akan susah makanlah masa umur 1 tahun lah. Dan kalau tak cukup makan untuk masa umur 1 tahun, dia kemungkinan akan berat badan, mungkin akan jadi risiko lah, akan rendah lah, tak cukup lah. Okey. Sudah ni. Okey, lepas tu yang sebenarnya yang hidangan ni untuk 2 orang. 2 orang lah makan. Okay, kita perlu simpan di peti sejuk lah kan. Okey, kita masukkan dalam kontainer. Okey, yang bertutup lah. Okey. Sebenarnya kita boleh simpan di 2 kontainer lah. Okey. Sebab dia 2 orang. 2 orang. Ya. Lagipun senang sebab kalau kita tahu dah portion anak tu satu, makan kita buka satu dulu. Kemudian yang lain tu kita buka kontainer, sekejaplah bercampur balik-balik kita buka macam tu. Okey, dah siap. Tutup saja. Okey, kita akan simpan dalam Simpan di peti sejuk. Okey. Alhamdulillah kita dah selesai masak untuk menu 9 hingga 11 bulan. Kita ada 3 resepi. Yang pertama sekali adalah sup bihun dengan lobak merah, ubi keledek dengan kubis bunga. Okey. Kemudian kita ada menu kedua adalah bubur ayam, bubur cincang ayam dengan ditambah dengan lobak. Okey. Yang menu ketiga adalah snack buah-buahan. Setiap kali kita menyediakan makanan kepada bayi perlu berkhasiat lah, okey, dan seimbang. Dan contohnya kita boleh masak bubur ke ataupun bihun ke, asalkan dia tidak terlampau keras lah. Dia kena, kalau bubur yang lembut, okey, tapi tak terlampau licin lah. Okey, kalau bihun dia terlampau macam dia panjang, kita boleh potong kecil-kecil lah supaya dia senang makan. So kita boleh lihat di sini dia banyak zat lah, banyak nutrien, okey, yang diperlukan lah untuk bayi. Okey, dan bubur pun sama, dia ada banyak warna, okey, banyak warna. Dan juga snack ni kita bagi bila perlulah. Biasanya kita untuk 9 hingga 11 bulan kita perlu beri bayi 3 hingga 4 kali makanan utama. Lepas tu 1 hingga 2 snack sekiranya perlulah. Okey. So kalau nampak anak dah lapar ke masa minum petang ke, so kita perlu beri sedikit buah-buahan ataupun snack buah-buahan lah untuk anak lah. Okey. Dan kuantiti dia pula. Okey, kuantiti untuk kanak-kanak, untuk bayi 9 hingga 11 bulan, setiap kali hidangan utama dia kena dapat 3/4 cawan. Okey, ataupun kita dalam 1 sendok setengah. Okey, dah lebih kurang dalam kuantiti macam ni untuk setiap kali makan. Kalau kita tahu bahawa dia punya karbohidrat dan juga khasiat protein, sayur-sayuran dan juga biji yang lain cukup lah. Jadi pesanan ringkas sebagai penutup kata kan, minta ibu-ibu yang mempunyai anak yang bersedia untuk makan setelah 6 bulan, dia hanya menyusu badan saja. Okey, preparation dia, penyediaan dia daripada 6 hingga 8 bulan dengan tekstur berbeza, dan juga 9 hingga 11 bulan dengan tekstur yang beginilah. Okey, so dengan harapan kuantiti dan juga kepelbagaian serta kekerapan untuk anak makan tu, tuan-puan perlu tahu ataupun perlu catat berapa kali patutnya anak kena makan, berapa banyak kuantiti dia, dan sumber yang pelbagai dari segi jenis dan juga warna serta apa pun dia punya tekstur lah kan. Jadi sangat pentinglah kalau kita kalau boleh makanan bayi perlu disediakanlah di rumah, dan bukan hanya membeli makanan yang komersial di luar. Saya tahu di komersial di luar dia senang, okey, tapi bila kita sediakan di rumah kita boleh kontrol, kita boleh kawal tekstur dia, boleh kawal dia punya rasa, kita boleh kawal makanan apa yang kita nak beri kepada anak supaya dia lebih sihat, berkhasiat dan terus membesar dengan baiklah dan menjauhi jangkitan penyakit lah. Okey, terutamanya pada masa sekarang lah. Okey, jadi kalau ada apa-apa pertanyaan ataupun perlukan maklumat yang
lebih lanjut boleh lawat kita di Facebook lah, Facebook Maklumat Pemakanan, ataupun datang terus ke Pusat Maklumat Pemakanan di Klinik Kesihatan untuk bertanya dengan pegawai pemakanan okey, berkenaan dengan makanan yang diberikan kepada anak ataupun baby lah. Okey, Itu saja daripada saja. kami. Selamat Okey. mencuba. Bye-bye. Selamat jumpa. Bye.